Aswandi Channel, secara dan mitologi sekenal penjuru dunia. Perang Mu'tah berlaku pada sekitar tahun 629 Masihi ketika Nabi Muhammad telah menghantar tentera seramai 3,000 orang untuk menghadapi tentera Rom Byzantine seramai 100,000 orang tentera. Tujuan baginda menghantar tentera Islam kerana bertindak balas atas pembunuhan seorang utusan baginda ke wilayah kerajaan Ghassan ketika baginda ingin menyebarkan Islam ke wilayah jajahan Rom. Ketika ini, baginda telah melantik 3 orang panglima Islam dengan Zaid bin Harith dilantik sebagai ketua panglima, Ja'far ibn Abi Talib sebagai ketua panglima sekiranya Zaid terkorban, dan Abdullah bin Rawaha sebagai pengganti kepada Ja'far sekiranya Ja'far terkorban. Ketika mara untuk menuntut bela, Byzantine telah membantu sekutu Arab mereka dengan menghantar dalam 100,000 orang tentera. Namun banyak ahli sejarawan meragui angka 100,000 hingga 200,000 orang yang dicatatkan ini kerana ketika itu Byzantine baru saja pulih daripada perang yang panjang lagi memenatkan melawan Parsi. Banyak tentera mereka yang terkorban dalam perang panjang ini. Tambahan lagi, dalam perang panjang ini mencatatkan bahawa sejumlah tentera yang dikerahkan oleh Byzantine sekitar 60,000 orang. Bahkan, kalau dihimpunkan seluruh tentera dari seluruh Empire Byzantine, jumlah tentera Byzantine belum tentu mampu mencecah angka 200,000 orang. Maka, untuk berlaku adil dalam ini, kita akan mengatakan angka yang dimiliki oleh tentera Byzantine ialah sekitar 10,000 orang atau mungkin juga kurang. Apa-apapun jumlah tentera Byzantine yang dimiliki masih mengatasi jumlah tentera Islam 100,000, 200,000 ataupun 300,000. Bahkan 10,000 orang tentera masih berada dalam keadaan samar-samar. Setibanya sahaja di Ma'an yang terletak di wilayah Syam, dikatakan bahawa tentera Islam yang bermusyawarah terlebih dahulu memandangkan terdapat kabar tentera kekuatan yang dimiliki oleh Byzantine menandingi kekuatan yang dimiliki oleh tentera Islam. Selepas bermusyawarah, ada sahabat yang mencadangkan agar dikirimkan surat kepada Nabi Muhammad SAW agar dikirimkan tentera tambahan buat mengiringi mereka. Dalam masa yang sama, Abdullah bin Rawaha dicatatkan telah berucap, "Wahai kalian, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan kerana inilah masa untuk memburu syahid. Kita tidak memerangi manusia kerana banyaknya kekuatan tentera dan senjata, tetapi kerana agama yang telah memuliakan kita. Bangkitlah kalian memerangi musuhmu kerana sesungguhnya tidak lain bagi kita melainkan salah satu daripada 2 kebaikan, iaitu menang perang atau syahid." Pertempuran antara dua pihak pun bertembung dengan sangat dahsyat. Akhirnya, Zaid bin Harith menemui syahid. Lalu, Ja'far bin Abi Talib seperti mana yang diamanahkan oleh Rasulullah telah mengambil alih peranan sebagai komander perang. Begitu hebatnya perjuangan Ja'far sehinggakan tangan kanannya putus. Lalu dia memegang bendera tentera Islam dengan tangan kirinya. Namun tetap putus juga ditebas musuh. Lalu dia cuba memegang bendera dengan dadanya sehinggalah dia juga syahid. Dikatakan ketika ditemukan tubuh Ja'far, terdapat 90 luka yang berpunca daripada pedang, busur dan tombak. Meski kedua-dua tangannya hilang, Allah telah menjanjikan Ja'far di syurga nanti akan memiliki sayap dan mampu terbang ke mana sahaja di dalam syurga kelak. Abdullah bin Rawaha ialah komander ketiga tentera Islam, dicatatkan mengangkat bendera yang gugur dari tangan Ja'far bin Abi Talib. Namun beliau turut dijemput oleh Allah untuk menghadapnya. Maka ketika itulah para tentera Islam sepakat memilih Khalid Al-Walid sebagai penjulang panji tentera Islam yang seterusnya.
Di sinilah bakat Khalid Al-Walid sebagai seorang jeneral dan komandan tentera yang hebat terbukti. Benaknya terbukti melahirkan akal-akal yang jenius. Tanggungjawab untuk menyelamatkan tentera Islam terletak di atas bahu Khalid Al-Walid. Tetapi bagaimana Khalid Al-Walid memastikan bahawa tentera Islam mampu pulang hidup-hidup, memandangkan kekuatan tentera Byzantine benar-benar menafikan kemenangan yang berpihak kepada mereka. Khalid Al-Walid telah menukarkan formasi tenteranya sekerap mungkin. Pasukan hadapan akan ditukarkan ke belakang dan pasukan ke belakang akan berubah ke posisi hadapan. Begitu juga dengan sayap kanan dan sayap kiri akan bertukar tempat silih berganti. Ini dilakukan demi menunjukkan gambaran kepada pasukan Byzantine. Kononnya, terdapat bantuan ketenteraan dari Madinah. Dalam masa yang sama juga, dicatatkan bahawa Khalid Al-Walid telah mengarahkan beberapa orang tentera Muslim agar berjalan dari arah jauh sambil menarik pelepah-pelepah pokok agar nanti dengan hala itu akan menimbulkan kesan debu yang berterbangan di maat tentera musuh, meyakinkan tentera Byzantine bahawa tentera Islam sedang menerima bantuan. Khalid memaksa tentera Islam berundur ke Mekah. Namun ketika pengunduran itu, tentera Byzantine tidak menyertai pertempuran kerana takutkan perangkap yang akan menanti mereka. Dalam masa yang sama, mereka menjadi gerun dengan hela Khalid Al-Walid yang membuatkan tentera Islam baru saja menambah ketumbukan tentera yang baru dan segar akan menjadi mimpi yang ngeri buat mereka sekiranya berperang di bentuk muka bumi yang asing seperti di padang pasir tanah Arab.